Seorang wanita sanggup bunuh tetamu yang datang ke rumah dia dengan cara yang sangat kejam pada tahun 2004. Shirley digambarkan sebagai seorang yang baik hati dan suka membantu orang yang ada dalam masalah. Dia ada seorang suami yang penyayang dan sanggup susah payah untuk besarkan 3 orang anak perempuan dorang. Pasangan suami isteri ni terkenal dengan sikap baik hati dan selalu jemput kawan dan saudara dorang yang susah untuk tinggal bersama-sama. Tapi yang peliknya, kesemua tetamu dorang ni mula menghilang secara misteri, dan ini adalah kisah Shirley yang penuh dengan manipulasi dan juga sadis. Michelle Shirley Notet lahir pada 15 April 1964 di Raymond, Washington. Jadi childhood Shirley ni sebenarnya penuh dengan trauma. Dia merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik dan 2 adik dia ni adalah lelaki. Jadi diorang bertiga telah dibesarkan oleh ayah kandung dorang yang bernama Les Watson dan mak tiri dorang yang bernama Laura setelah mak kandung dorang ni abaikan dorang. Jadi mak kandung dorang ni bernama Sharon sebenarnya seorang ibu yang sangat bermasalah. Sebabnya dia ni ada masalah mental dan kuat minum arak. Jadi selama Shirley tinggal dengan mak kandung dia memang selalu kena dera fizikal dan mental. Manakala ayah Shirley ni pula adalah seorang lelaki yang berperwatakan menarik, handsome dan ada bisnes dia sendiri. Even mak tiri dorang pun digambarkan sebagai seorang wanita yang cantik. Shirley dengan adik-adik dia mula tinggal dengan ayah dorang ni semasa Shirley berusia 6 tahun. Bila Shirley dah mula tinggal dengan ayah dia, Shirley memang tak boleh nak create bonding dengan Laura. Dia selalu buat masalah dan dia memang benci gila dengan Laura. Bila Shirley berusia 13 tahun, mak kandung dia si Sharon tadi tu pun telah meninggal dunia. Masa tu Sharon tinggal serumah dengan seorang lelaki dan dorang ni homeless dan juga mabuk. So punca kematian Sharon ni adalah disebabkan dia kena pukul sampai mati. Masa Shirley tahu pasal mak dia dah meninggal, dia sikit pun tak ada perasaan. Seolah-olah mak dia tu macam tak pernah wujud. Even sepanjang dia tinggal dengan ayah dia, sekalipun dia tak pernah tanya ayah dia pasal mak kandung dia. So maybe disebabkan dia selalu kena dera kot dengan mak dia, so dia macam pergi mampus lah kau, aku tak nak tahu lagi. Kalau dia benci mak dia macam logik juga kan, tapi kenapa dia nak kena benci mak tiri dia sedangkan mak tiri dia layan dia dengan baik, betul tak? Disebabkan mak dia selalu pukul Shirley ni masa kecil-kecil, jadi Shirley ni jadi seorang yang sangat panas baran dan dia selalu cari pasal dengan adik dia, seksa adik dia dan diorang ni selalu gaduh. Kalau ada barang dia yang hilangkan, dia mesti akan tuduh adik dia. Even adik dia macam bukannya adik dia yang buat. Jadi selama dia membesar, dia memang selalu buat masalah dan cari pasal dengan adik-adik dia dan juga mak tiri dia. Pernah ada satu kejadian yang mana si Shirley ni masukkan serpihan kaca dalam kasut adik-adik dia. Pada Mac 1969, masa ni Shirley dah pun berusia 14 tahun dan dia buat perangai, lepas tu dia kena tahan. Masa tu dia pergi sekolah dan dia tak balik-balik, so mak ayah dia dah mula risau. Diorang pun ke sekolah dan pihak sekolah cakap yang si Shirley ini kena tahan di pusat tahanan Juvana. Dia juga pernah tuduh ayah dia rogoh dia. Tapi bila doktor buat pemeriksaan, rupa-rupanya si Shirley ni tipu je. Lepas tu dia pun dibawalah oleh family dia untuk menghadiri beberapa sesi kaunseling, tapi tak berhasil juga. Shirley masih tak berubah dan dia tak boleh terima yang dia bersalah. Dia masih rasa diri dia tu innocent. Disebabkan Shirley ni terlalu bermasalah, jadi dia pun dihantarlah untuk tinggal bersama-sama dengan atuk dan nenek tiri dia. Tapi itulah, dia tetap menyusahkan orang sekeliling dia. Tantrum dia semakin menjadi-jadi. Lepas tu dia cerita dekat orang pula yang atuk dia ni suka dera dia. Dia ni dah kategori master manipulator sebab dia gembira sangat-sangat bila tengok orang lain tu dalam kesusahan. Perangai manipulasi dia ni terbawa-bawa sampailah dia telah kahwin pada tahun 1982 dengan David. Jadi David ni pula adalah bekas tentera laut dan dia bekerja sebagai pekerja binaan. So hasil perkahwinan dorang ada 3 orang anak, iaitu Nikki, Sammy dan juga Tori. Selepas 5 tahun dorang berkahwin, Shirley telah menjemput tetamu dia yang pertama untuk datang ke rumah dorang, which is pada tahun 1988. Jadi tetamu tu adalah anak saudara dia sendiri yang bernama Shane Watson yang berusia 13 tahun masa tu. Sebenarnya ayah Shane ni dia kena penjara, lepas tu mak si Shane ni pula macam ada masalah kewangan kan, jadi ada masalah lah, so dia tak boleh nak jaga Shane. So Shirley pun ambil lah Shane, konon-kononnya nak jagalah budak tu. Tapi apa yang dia buat? Dia pergi seksa budak ni. Bukan anak saudara dia je yang kena sebenarnya, anak-anak dia sendiri pun kena juga. Dia selalu suruh anak-anak dia dengan Shane ni tak pakai apa-apa pakaian, lepas tu dia suruh juga anak-anak perempuan dia ni untuk kencing atas badan Shane. Shirley juga pernah minta bulu kemaluan anak-anak perempuan dia dalam segenggam macam tu untuk bagi dekat dia. Bukan tu je, diorang juga pernah dikurung di dalam sangkar anjing dan Shirley pernah tolak kepala Nikki ni dekat pintu kaca. Kadang-kadang tu diorang bertiga, Shane, Nikki dengan si Sammy ni akan dipaksa untuk berdiri dekat luar rumah tanpa pakai apa-apa, sedangkan dekat luar masa tu adalah musim sejuk. Diorang juga pernah dipaksa untuk menari tanpa pakai apa-apa dan masa tu Shirley ni macam have fun gila. Tak ke psycho mak diorang ni kan.
Masa ni diorang bertiga je yang selalu kena sebab si Tori ni masih lagi kecil. Disember 1988 pula, selepas beberapa bulan Shane pindah dan tinggal dekat rumah si Shelley telah menjemput orang yang baru pula untuk datang ke rumah dia. Kali ni di-invite Katie pula untuk tinggal dekat rumah dia, dan Katie ni sebenarnya kawan dia lah dan telah pun menganggur sebab dia kehilangan kerja. Bila Katie dah tinggal dekat rumah Shelley, dia telah dipaksa untuk buat kerja tanpa pakai apa-apa. Lepas tu dipaksa makan ubat penenang setiap malam dan disuruh tidur di basement rumah. Selama dia tinggal dekat rumah Shelley ni, berat badan dia telah susut sebanyak 45 kilo. Kalau dulu dia adalah seorang yang comel, montel, tapi terus cari kurus keding bila tinggal dekat rumah Shelley. Badan dia ni penuh dengan kesan luka dan lebam sebab dia selalu kena pukul dengan si Shelley. Satu hari tu dia kena pukul teruk gila dan ditinggalkan kat basement. Masa tu dia pingsan. Tiba-tiba si David ni dengar macam ada orang batuk tau daripada basement, so dia pun datanglah check. Rupa-rupanya si Katie ni tengah tercekik dengan muntah dia sendiri, dan masa tu mata dia pun dah putih tahu tak. Jadi David ni pun cepat-cepatlah terbalikkan badan Katie dan dia pun koreklah muntah si Katie ni dengan menggunakan jari dia. Walaupun dia cuba nak selamatkan Katie pada masa tu, tapi 5 minit kemudian si Katie ni pun meninggal. David tahu sebenarnya dia kena call 911, tapi pada masa yang sama dia tak nak polis datang ke rumah dia. Kalau polis datang ke rumah dia, dah tentulah isteri dia ni akan berada dalam kesusahan, tak pun kena tangkap dengan polis, dan sekaligus benda ni akan membuatkan keluarga dia jadi huru-hara. So dia tak nak dan dia takut pada masa yang sama. Tak tahulah apa yang isteri dia buat, psycho dia sampaikan dia jadi macam tu sekali. Bila Shelley dah tahu Katie ni dah tak ada kan, so dia pesan dekat suami dia, anak-anak dia dan juga Shane. Dia kata, kita semua akan kena penjara kalau orang lain tahu pasal Katie. Kemudian Shelley pun suruhlah David ni bakar jasad si Katie, dan Shelley pun taburlah abu dia tu dekat sungai. Kalau orang tanya mana Katie kan, dia akan cakap yang Katie ni dah lari dengan boyfriend baru dia. Semasa Katie masih ada, Shane ada tangkap gambar Katie kena dera dan tidur dekat basement. Lepas tu gambar-gambar yang dia tangkap tadi tu kan, dia pun tunjuklah dekat Nikki gambar tu, dan dia cakap yang dia nak buat report polis lepas ni. Tapi Nikki ni takut kalau mak dan ayah dia kena tangkap dengan polis, so dia pun beritahulah benda ni dekat mak dia. Kemudian Shelley pun suruhlah David tembak kepala Shane, dan David memang ikut lah. Jadi nasib si Shane sama macam Katie, yang mana jasad dia pun kena bakar dan abu dia pun telah dibuang ke dalam air. Sebelum si Shelley kena tangkap, sekali lagi dia telah membunuh tetamu dia yang bernama Ron, yang merupakan kawan dia juga. Ron telah pindah ke rumah dia pada tahun 1999, dan macam biasa dia pun kena dera juga tak lama lepas tu. Jadi Ron masa tu berusia 57 tahun, merupakan seorang gay dan juga penagih dadah. Sebelum ni kehidupan Ron ni okey je. Dia merupakan graduan University California, cuma pada tahun 1999 tu nasib dia tak berapa nak baik sikit, dan dia pun kehilangan harta benda dia macam rumah. Jadi semasa dia tinggal dekat rumah Shelley, dia telah dikurung, dipukul, dibius, dan Shelley juga telah paksa dia untuk minum air kencing dia sendiri. Sampailah pada tahun 2003, akhirnya si Ron pun telah mati sebabnya dia dipaksa untuk terjun dari bangunan. Sebelum dia terjun tu, Shelley ni dah simbah luka dia ni dengan menggunakan bleach dan juga air yang panas. Pedihnya, ya Allah, jahat betul lah perempuan ni. Lepas dia baru meninggal tu, Shelley telah sembunyikan jasad dia ni ke dalam peti ais, dan dia beritahu dekat orang yang si Ron dah dapat kerja yang baru. Kemudian barulah si David ni disuruh untuk tanam Ron dalam halaman rumah diorang. Jadi pada masa kejadian si Ron ni kena bunuh, Tori ni dah pun besar. Masa tu umur dia dah pun 14 tahun. So dia pun dah makin cerdik, dah pandai. Jadi dia alert lah dengan kejadian-kejadian yang terjadi dekat rumah dia. Masa ni dua kakak dia dah tak tinggal dekat situ dah. Diorang dah tinggal dekat tempat lain, dan Tori je yang tinggal dengan parents dia masa tu. Tori pun ceritalah dekat kakak-kakak dia pasal kejadian ni, dan kakak dia kata kumpul barang-barang si Ron sebabnya diorang ni nak buat report polis. Tak lama lepas tu polis pun datang ke rumah Shelley, dan diorang ambush lah, geledah apa semua, dan diorang terjumpa kuburan dekat halaman rumah diorang. Akhirnya David dengan Shelley pun telah ditangkap pada 8 Ogos tahun 2003. Masa dekat mahkamah, dia mengaku yang dia tembak Shane, dan dia jugalah yang tanam Ron dekat halaman rumah diorang. So dia didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 13 tahun. Manakala Shelley pun didapati bersalah dan dia dikenakan hukuman penjara selama 22 tahun. Pada tahun 2018, David ni telah dibebaskan, dan dia cari anak-anak dia sebab dia nak minta maaf. So Sammy dengan Tori ni decide lah untuk maafkan ayah diorang, sebab bagi diorang, ayah diorang ni pun sebenarnya jadi mangsa keadaan ibu diorang sendiri. Dia dimanipulasi oleh isteri dia sampai dia pun tak sedar apa yang dia buat tu betul ke salah. Tapi Nikki tak boleh terima ayah dia sebab bagi dia penderaan tu tetap penderaan, dan dia tak boleh maafkan. Pada tahun 2022, selepas 18 tahun berada dalam penjara, akhirnya Shelley ni pun telah dibebaskan semasa dia berusia 68 tahun. Jadi dia masih lagi di bawah pemantauan polis, dan tak tahulah sama ada anak-anak dia ni masih terima dia ataupun tak. Dari apa yang Nina baca, Tori ni ada cakap kalau mak dia cuba cari dia dekat rumah, dia akan kunci semua tingkap dan pintu sebab dia sangat-sangatlah takut. Jadi guys, itu sajalah kisah untuk hari ni tentang seorang ibu yang Nina rasa macam narsisistik, yang mana dia sangat gembira kalau orang tu susah, orang tu terseksa. Lagi terseksa orang tu, lagi dia suka. Lagipun orang yang ada narsisistik ni kan, dia
takkan merasa diri dia bersalah dan dia adalah orang yang sentiasa betul. So kalau korang suka dengan video kali ni, korang boleh komen dan like dan share juga video Nina. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga, sebab Nina ada banyak lagi kisah-kisah menarik yang Nina nak kongsi dengan korang. Dan kalau korang ada cadangan juga, korang boleh je komen dekat bawah. Lepas tu Nina akan cari maklumat, kalau cukup info baru Nina cerita, okey? So kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.